A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa sunanuhu as-siwaku wa tasmiyatu wal wudu'u qabla al-ghusli wa ta'ahudul ma'atifi wa takhlilu sya'ri aw sya'ri wa dalku wa tathlisu. Kata musannif rahimahullah, wa sunanuhu, dhamir pada kata musannif sunanuhu, dhamir ha itu merujuk kepada al-ghuslu, dan sunat-sunatnya yakni sunat-sunat mandi. Jadi musannif rahimahullah setelah menyebut perkara-perkara yang mewajibkan mandi dan rukun-rukun mandi, iaitu perkara-perkara yang nak berlaku ataupun nak terjadi yang mandi, maka diikuti pula menyebut perkara-perkara yang menyempurnakan lagi mandi tersebut, iaitu sunat-sunat mandi. Kalau sebelum ni dia bicarakan berkaitan dengan rukun, iaitu perkara yang mesti ada untuk untuk jadi mandi tu. Sekarang ni dia nak terangkan pula perkara-perkara yang menyempurnakan mandi tersebut, iaitu sunat-sunat mandi. Jadi sunat yang pertama yang disebut oleh musannif as-siwak. Jadi sunat-sunat mandi dia ada banyak, cuma musannif rahimahullah sebut beberapa sunat di dalam kitab ni. Dia di antaranya adalah as-siwak, iaitu bersiwak, gosok gigi ataupun berus gigi, kerana dikiaskan ke atas wuduk. Jadi wuduk sunat untuk bersiwak, jadi mandi pun sunat untuk bersiwak. Itu yang pertama. Yang kedua, wat tasmiyatu. Yang kedua tasmiyah, iaitu membaca bismillah. Membaca bismillah itu sekurang-kurangnya ataupun dia membaca dengan sempurna, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Wat tasmiyatu makrunatan bin niyyah, dan membaca tasmiyah, dia membaca tasmiyah dalam keadaan tasmiyah itu disertai dengan niat. Jadi dia baca bismillah, mulut dia baca bismillah, hati dia niat. Jadi perbuatan anggota dia membasuh awal anggota. Tak kiralah awal anggota tu apa, kan? Baik. Kemudian dia kata wala yaqsidu al-junubu wa nahwuhu bitasmiyatil qur'ana. Dan jangan dan tidak boleh qasad oleh orang yang berjunub dan seumpama junub dengan tasmiyah tu, dengan bismillahirrahmanirrahim, dia tidak boleh qasadkan Quran. Dia tak boleh qasadkan Quran. Lepas tu nak qasad apa? Bal yaqsidu dzikra faqat. Bahkan dia qasadkan dengan tasmiyah, dengan bismillahirrahmanirrahim yang dibaca tu, dia qasadkan zikir sahaja, au yutliqa ataupun dia itlaqkan, tak qasad apa-apa. Sebab kalau dia qasad Quran, hukum dia haram. Sebab orang berjunub dan seumpama junub, orang yang dalam haid, nifas, haram untuk dia membaca Al-Quran. Jadi waktu dia nak sebut bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, dia qasadkan zikir ataupun tidak qasad apa-apa. Kalau dia qasad juga, fa in qasadal Qur'ana wahdahu awil Qur'ana ma'al dzikri haruma. Maka jika dia qasadkan Quran sahaja ataupun dia qasadkan Quran serta zikir, dua-dua sekali, hukum dia haram. Itu sunat yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal wudu'u qabla al-ghusli. Berwuduk dan berwuduk sebelum mandi. Dan berwuduk sebelum mandi.
Jadi sebelum sunat wuduk, sunat berwuduk ni sebelum mandi. Itu yang afdal. Itu yang afdal. Iaitu dia berwuduk sebelum mandi. Itu dalam syarah kata huwal afdal. Tapi berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa sawa'un qaddama al-wudu'a kullahu aw ba'dahu aw akhkharahu aw fa'alahu fi athna'il ghusli fahuwa muhassilun sunnatal ghusli walakin al-afdal takdimuhu. Jadi kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sama ada orang yang mandi itu dia takdimkan wuduk dia. Maknanya dia berwuduk dulu habis, ataupun dia berwuduk sebahagian. Sekali dia lepas mandi dia sambung pula wuduk dia. Ataupun dia takhirkan wuduk dia selepas mandi. Ataupun dia berwuduk ketika mandi. Semua tu menghasilkan sunat mandi. Dia menghasilkan sunat tu. Sunat berwuduk ketika mandi tu. Cuma yang afdal mentakdimkan wuduk ke semuanya. Maknanya dia berwuduk dulu bagi perhabis, sampai basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan juga basuh kaki. Bagi perhabis, disempurnakan semua. Kenapa nak cakap disempurnakan semua? Sebab di sana ada pandangan yang mengatakan ditakhirkan kaki selepas daripada mandi. Maknanya dia dah basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki tak basuh lagi, dia tinggal. Satgi dah habis, dah habis mandi, barulah dibasuh kaki. Seperti mana yang berjalan atas pandangan tersebut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Itu dia sebut bawah tu. Tu boleh baca lah. Taib. Kemudian orang yang berwuduk ni, orang berjunub yang berwuduk, dia nak niat apa dengan wuduk tersebut? Dia nak niat apa dengan wuduk tersebut? Adakah dia nak niat mengangkat hadas, ataupun dia nak niat sunat wuduk? Yang ni maknanya waktu dia berwuduk tu, adakah dia berwuduk, dia niat aku berwuduk kerana nak mengangkat hadas, ataupun aku berwuduk kerana sunat mandi? Tengok dalam perenggan bawah tu, wayan wil mughtasilu bihazal wudu sunnatal ghusli. Dan orang yang mandi tadi, nak mandi wajib tadi, orang berjunub tu, dia niat dengan wuduk ini, dia niat akan sunat mandi. Illam yakun alaihi hadasun asghar, jika tiada di atas orang ni hadas kecil. Jika tiada hadas kecil ke atas orang ni. Macam mana ni orang ni nak mandi, hadas besar, dia berada dalam keadaan hadas besar, tapi dia tidak ada hadas kecil. Rupa masalah dia macam mana? Rupa masalah dia orang yang dalam keadaan berwuduk. Kita cakap orang yang dalam kata-kata Zaid, dia dalam keadaan berwuduk. Lepas tu dia duduk dan dia tertidak dalam keadaan terduduk. Dan waktu dia tidak tu dia mimpi dan keluar mani. Jadi adakah tidak Zaid ni membatalkan wuduk dia? Tidak ni tak membatalkan wuduk dia, sebab dia duduk, dia tidak dalam keadaan tetap papan punggung dia dengan tempat duduk tu. Jadi wuduk dia masih, kita kata masih ada. Wuduk dia tak batal lagi. Maknanya dia tidak dia bukannya berada dalam hadas kecil, tapi dia berada dalam hadas besar disebabkan keluarnya mani. Ataupun orang ni dalam keadaan berwuduk, lepas tu dia berfikir benda-benda yang menaikkan syahwat dia dan keluar mani. Katalah kita buat masalah keluar mani tanpa didahului keluarnya air mazi, ataupun disebut air galak, kan? Jadi kita kata dia tidak berhadas dengan hadas kecil, sebab tidak berlaku perkara-perkara yang membatalkan wuduk dia, tapi dia berhadas dengan hadas besar sebab keluar mani. Jadi orang ni, orang yang dia nak mandi tapi pada diri dia tidak ada hadas kecil. Jadi waktu dia nak berwuduk tersebut, dia berwuduk dengan niat sunat mandi.
Dia nak cakap macam mana? Maknanya dia nak niat macam mana dalam hati dia? Ka'an yaqula nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli. Dia kata dalam hati dia lah. Dia niat nawaitul wudu', apa ni? Aku niat wudu' kerana sunat mandi. Fa in kana alaihi hadasun asghar, maka jika ada atas seseorang tu hadas kecil, maksudnya ada pada dia hadas kecil dan ada pada dia hadas besar. Dua-dua ada. Seperti orang yang berjima. Contohnya, dia berjima. Jadi sekarang ni, dia dah bersentuh dengan isteri dia. Dia bersentuh dengan isteri dia, isteri pun bersentuh dengan dia. Lepas tu, jima. Masukkan, kita masukkan hasyafah dalam faraj. Maka berlaku hadas kecil dan juga berlaku hadas besar. Maka waktu tu, dia nak niat apa dengan wuduk ni? Nawa bihi, yani nawa bihadal wuduk raf'al hadasil asghar. Dia niat mengangkat hadas kecil. Okey, boleh faham situ Harapnya jelas. Boleh. Ya, yang tu wuduk. Dia nak niat wuduk tu. Niat wuduk tu dia niat dengan mengangkat hadas kecil. Adapun dia nak mandi lagi, dia niat hadas besar. Kemudian wa ta'ahudul ma'atif. Ta'ahudul ma'atif maknanya dia memelihara ataupun dia menjaga tempat-tempat yang ada lipatan-lipatan. Maknanya dia ambil, orang kata dia ambil cakna lah tempat-tempat sebegitu. Seperti kaibitin, seperti ketiak. Wa tabaqati batnin, dan juga kita kata lapis-lapis perut. Ini orang yang perut dia berlapis-lapis lah. Kan? Wa uzunain, dan telinga. Maknanya tempat-tempat yang ada ihtimal air tak sampai kat situ. Jadi dia jaga-jagalah, dia ambil cakna lebih sikit pada tempat-tempat tu. Wa takhlilu, campak dengan syarah, usulis sya'ri, dan menyelati usul nak sebut usul apa dia, asal rambut dia punya ni lah, tempat tumbuh awal akak dia tu. Usul wa takhlilu usuli sya'ri, asalnya menyelati rambut ataupun bulu-bulu, menyelati bulu-bulu. Maknanya segala bulu yang ada lah. Maknanya rambut yang kita panggil rambut, ataupun bulu ketiak ke, bulu hari-hari ke, ataupun apa saja bulu yang ada di yang ada di tubuh badan dia, dia selat. Nak pastikan betul-betul ayak sampai ke semua bahagian tubuh badan dia. Wa takhlilu usuli sya'ri. Apa nak terjemah yang tepat lagi? Akak macam tapi faham lah. Maknanya kawasan awal tumbuh rambut tu kita panggil usul lah tu. Ai sya'rir ra'si wal lihyah wa ghairihima, iaitu rambut sya'ri ra'si, kita kata bulu kepala, kita panggil rambut lah. Wal lihyah, janggut dan selain daripada kedua-duanya. Wa yusannu an yakuna hadha takhlilu salasan bi yadihi al-mablulah. Disunatkan bahwasanya takhlil ni, menyelat ini 3 kali dengan tangan yang basah. Contoh macam mana? Ka'an yudkhila asabi'ahu. Ka'an yudkhila asabi'ahu al-asharata fil ma'i summa fi sya'ri. Seperti dia memasukkan ke 10 jari dia tu ke dalam air, kemudian dia selat dia punya rambut. Li'annahu aqrabu ila siqah bi wusulil ma' wa ab'ad anil israf fihi. Kerana itu, cara begitu lebih dekatlah kepada siqah, kepada dipercayai sampainya ayak, dan lebih jauh daripada perkara tersebut lebih jauh. Maknanya dia menjauhkan daripada membazir fihi fil ma'. Okey. Dan 1, 2, 3, 4, 5,
6. Dan yang keenam dia datangkan 7 sunat. Yang keenam wadalku. Dalku apa dia? Menggosok. Menggosok. Wadalku lil badan, dan menggosok badan. Menggosok badan khurujan min khilafi man aujabahu, kerana nak keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan gosok. Jadi ada ulama yang mewajibkan gosok. Jadi kita nak keluar daripada khilaf tu, maknanya kita gosok juga. Jadi kita punya mandi ni di sisi mazhab kita pun sah, di sisi mazhab yang mengatakan wajib gosok pun sah. Kita keluar daripada khilaf. Kalau kita tak buat macam tu, maknanya kita punya mandi di sisi mazhab kita sah, tapi di sisi mazhab dia tak sah. Jadi kita buat benda yang sah di sisi semua. Itu lebih cantik. Sebab tu banyak benda-benda kadang-kadang tak wajib pun, tapi disunatkan dalam mazhab kita kerana nak keluar daripada khilaf. Kemudian wat taslis. Taslis maknanya meniga. Maknanya meniga dalam kesemua sunat-sunat. Gosok 3 kali, kan, takhlil 3 kali. Semua 3 buat 3 kali. Sehingga kan zikir dia kata hatta zikir. Salasan. Sehingga kan zikir pun 3 kali juga. Tak biasa duk buat tak. Saya zikir sekali ya. Lepas tu dia ajak ni lah kita baca secara ringkas, iaitu cara mandi yang disunatkan. Dia kata wayun dabu fil ghusli an yabda'a bi ghuslil kaffain. Disunatkan pada mandi itu dia mula dengan basuh kedua tangan dia dulu. Kemudian farji, summa bi ghuslil farji wa ma hawalaihi. Kemudian dia basuh faraj dia, kemaluan dia, dan juga apa yang di sekeliling lah. Maknanya kalau ada kotoran-kotoran ataupun adza, bekas-bekas, kita kata mani ataupun madhi, maka dibasuh. Summa yatamatmadu summa yatamatmadu wa yastanshiqa. Kemudian dia berkumur, lepas tu dia masukkan air dalam hidung, summa yatawaddaa, kemudian dia berwuduk. Buat semua tu, lepas tu dia berwuduk. Summa yata'ahhadal ma'atif, kemudian dia jagalah tempat-tempat yang tempat-tempat tadi tu, tempat-tempat lipatan-lipatan yang ada di tubuh badan dia. Summa yukhallila usul sya'ri, lepas tu dia selat rambut dia 3 kali biyadin mablulati, dengan tangan yang basah. Summa yufidul ma' ala ra'si, kemudian dia tuang air ke atas kepalanya. Atas kepala dia 3 kali lah. Summa ala ma akbala min syikil aiman, kemudian kawasan hadapan daripada badan kanan dia, belah kanan dia, atas sampai bawah 3 kali. Summa ala ma adbara minhu, kemudian kawasan belakang belah kanan 3 kali. Summa ala ma akbala min syikil aisar, kawasan depan, kawasan sebelah kiri, bahagian depan 3 kali juga. Summa ala ma adbara minhu, kemudian kawasan belakang belah kiri. Yaf'alu dzalika salasan, dia buat semua tu 3 kali. Ini kaifiah yang masnunah lah. Kaifiah yang disunatkan. Dia apa-apa cara pun, yang penting sampai ayat ke seluruh tubuh, tu kira sah lah mandi dia tu. Semua ni nak beritahu kaifiat yang disunatkan. Wallahu ta'ala alam. Takat tu je lah kita baca malam ni, sikit je. InsyaAllah hari Rabu nanti pun mungkin tak banyak kot baca. Tapi kita baca jugalah, yang penting berjalan. Mudah-mudahan kita dapat khatamkan. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan?